Siaran Syahadah ini dibawa khas oleh Yayasan Islam Terengganu. Terletak pada jarak 287 km di tenggara bandaraya Perth, ialah sebuah bandar kecil dengan keunikan populasi berbilang budaya melebihi 4,200 penduduk. Selamat datang di Australia. Jelajah Syahadah sekali lagi berada di Perth, di mana akan menyusuri umat Islam di Katanning. Katanning dikenali sebagai sebuah bandar kecil yang berjiwa besar. Dengan purata suhu antara 6 darjah Celsius hingga 29 darjah Celsius sepanjang tahun, Katanning mengalami cuaca Mediterranean atau sederhana, seperti dingin musim sejuk basah dan musim panas terik. I think how it basically came about is that back in the 1970s, the sheep abattoir went over to a halal kill, and basically the Cocos Island and Christmas Islanders came to Katanning to work in the sheep abattoir. Jadi pekerjaan saya tuh pergi potong kambing lah dulu. Pada peringkat awal, orang Melayu yang datang ke Katanning ialah orang Melayu Kepulauan Cocos dan Christmas yang telah berhijrah ke tanah besar Australia Barat pada abad ke-20. Penghijrahan mereka ke Katanning adalah untuk mencari peluang pekerjaan yang lebih baik berbanding dengan pekerjaan yang hanya sebagai pengopek kelapa, tukang kayu dan pembuat perahu. Rp10.50. Kalau istri saya kupas kelapa, gaji RM4.50. Tapi cukup di sana. Pasal kita tak beli apa pun. Cuma beli beras, gula. Itu jarang makanan tu yang kita beli. Yang lain masak buat sendiri lah kan ya. Sabun kita buat, garam kita buat, masak sendiri. Minyak kita cari, kelapa. Kini terdapat lebih 400 orang warga Melayu Katanning yang terdiri daripada hampir 80 buah keluarga. Rupa-rupanya kerjanya bebas. Kita kerja apa pun ada overtime-nya, ada pelaturannya. Jadi kita boleh dapat 1 minggu, kalau saya saja boleh dapat 600-700 Australia money kan ya. Jadi ini istri saya sampai 500, 600 juga 1 minggu kan. Jadi envelopnya tak buka. 1 minggu tak buka envelop. Saya simpan. Jadi saya datang sini tahun 76, tahun 80 saya sudah beli rumah ni. Katanning ialah kawasan pentadbiran yang masih mengekalkan keindahan perkampungan dalam suasana pekan yang membangun. Terdapat banyak lokasi bersejarah atau binaan baru yang moden, menjadikannya sebuah destinasi menarik untuk dikunjungi. Keramahan dan penerimaan masyarakat Muslim dan bukan Muslim cukup mesra menyambut tetamu. Good day mate dan senyuman sentiasa di bibir. Penerimaan sebegini membolehkan Pak Sera menjadikan perniagaan runcit sebagai sumber pendapatan.
Jadi kita disuruh keluar, katanya tempat kesebesaran tu hasilnya akan habis, fosfatnya. Dia bilang janji dia keluar, dia bilang dia bayar. Faktor yang membolehkan perniagaan Pak Sera bertahan ialah semangat yang dipegang. Rajin dia, rajin betul ya. Baru saya tengok tu juga. Dalam keluarga dia tu, banyak keluarga dia adik-beradiknya. Tapi satu tu dia yang paling, kalau saya punya perkataan dia paling top lah. Nah, lepas saya 27 saya berhenti kerja. Nah, toko buka kedai lah. Jumlah penduduk Melayu Islam di Kettering pada hari ini jauh lebih kecil berbanding dengan kedatangan awal. Pengurangan ini disebabkan oleh perpindahan orang Melayu dari Kettering ke Banbury dan ke kawasan lain untuk peluang pekerjaan terutamanya dengan syarikat swasta. Namun bagi Atuk Alias, kehidupannya di Kettering cukup bahagia dan menenangkan bersama anak-anak dan cucu cicitnya. Sebagai seorang pesakit buah pinggang, kemudahan mesin dialisis yang diberikan secara percuma membolehkan Atuk Alias menjalani rawatan di rumahnya. Atuk datang sini, mula-mula saya nak sekolahkan anak saya tu pasal di sana tu sekolahnya baru-baru start. Memang tak ada sekolah di kita. Kalau saya dulu tak bersekolah terus, langsung tak bersekolah. Kettering merupakan hub pendidikan bagi bahagian Great Southern. Selain pendidikan bagi anak-anaknya, kini cucu cicit Datuk Alias mendapat manfaat yang sama sehingga ke pendidikan tertinggi. Kini mereka lebih selesa mencurah bakti dan khidmat kepada masyarakat Kettering. Cucu-cucunya bukan sahaja berkhidmat di Shire of Kettering, malah dua cucunya kini merupakan jururawat di Pusat Kesihatan Kettering. Di situlah perkembangannya. Dan saat itulah kami berniat supaya bukan hanya bekerja tapi membentuk sebuah masyarakat Melayu daripada asal daripada Pulau Kokos, dan insya-Allah katakan niat kami akan membentuk sebuah masjid. Persoalannya, mampukah generasi muda Melayu Islam Kettering meneruskan legasi yang telah dibentuk oleh warga terdahulu? Masjid Kettering adalah merupakan satu-satunya masjid yang ada di Bandar Kettering. Setelah puas berjuang, hari ini generasi lama dan baru Kokos mampu menarik nafas lega. Institusi masjid menjadi tonggak dalam kesatuan umat. Dan saat itulah kami berniat supaya bukan hanya bekerja tapi membentuk sebuah masyarakat Melayu daripada asal daripada Pulau Kokos, dan insya-Allah katakan niat kami akan membentuk sebuah masjid. Pertama kita masuk sini memang tak ada masjid ya. Jadi bila kita nak bikin macam nak bikin kenduri ke apa gini, kita kena sewa hall. Waktu bikin masjid, kita sama-sama buatlah. Masjid Kettering dibina sendiri oleh masyarakat Melayu Islam Kettering secara bergotong. Berbekalkan kepakaran sebagai tukang kayu ketika di Cocos Island dan Christmas Island, kaum Adam bekerja keras sebaik habis kerja di pusat penyembelihan, juga di hujung minggu. Manakala kaum Hawa membantu membuat juadah dan jualan bagi mengumpul dana. Hingga saat ini dapatlah terbentuknya sebuah masjid dan masyarakat yang bahagia. Kita ini terkawal anak-anak. Yang sangat-sangat dihormati oleh orang masyarakat yang bukan Islam. Masjid yang dibina pada tahun 1980 ini mengambil masa setahun untuk dibangunkan dan dirasmikan oleh almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada tahun 1981. Fungsi Masjid Kettering diimarahkan dengan kewujudan madrasah untuk bimbingan pendidikan Islam komuniti Muslim di sini.
Melentur buluh bermula dari rebongnya. Kelas-kelas agama biasanya diadakan pada sebelah petang, terutamanya di hujung minggu. Setiap kelas dibagikan kepada 4 peringkat umur. Bermula daripada anak-anak berumur di bawah 6 tahun sehingga remaja belasan tahun. Madrasah menjadi komponen utama dalam menyampaikan pendidikan Islam, nilai moral dan akidah demi memantapkan iman generasi muda masyarakat Melayu Ketaneng yang lebih terdedah dengan pergaulan dengan masyarakat bukan Islam. Medium ini juga menjadi jambatan dalam memupuk adat budaya Melayu agar terus mengekalkan jati diri generasi baharu Melayu Ketaneng. Biarpun pembelajaran menggunakan bahasa Inggeris, dalam masa yang sama diselitkan penggunaan bahasa Melayu yang kini semakin minoriti sifatnya di kalangan masyarakat yang majoritinya fasih berbahasa Inggeris ini. Ia bertujuan untuk memastikan kelestarian bahasa Melayu terus dapat dipertahankan. Golongan warga emas di kalangan masyarakat Ketaneng sedar akan fenomena penyesaran bahasa Melayu apabila anak-anak ini terdedah dengan komuniti multibudaya, terutamanya di sekolah. Hinggakan pergaulan mereka sesama rakan dan adik-beradik menggunakan bahasa Inggeris. Walau bagaimanapun, Persatuan Islam Melayu Ketaneng berjaya melaksanakan dan memikul tugasan berat ini. Bukan saja tekad menerapkan nilai Islam, malah penerapan unsur kemelayuan, terutamanya dari sudut bahasa dan penampilan jelas diperlihatkan. Tidak hairan di sebalik tanah gersang musim panas di Ketaneng, syiar Islam sebenarnya semakin berjaya disemarakkan dan disebarkan. Saya dulu Kristian. Macam kita sudah belajar dari kecil sampai besar. Tapi saya cari yang benar kan. Dalam Al-Quran ada yang benar. Kalau ada orang baca, insyaAllah ya Allah kasih hidayah kan. Berasal dari Ketaneng dan mewarisi ladang penternakan kambing biri-biri daripada ayahnya, Ja'far telah memeluk Islam selama 20 tahun dan cukup fasih berbahasa Melayu setelah berkahwin dengan anak gadis masyarakat Melayu Ketaneng. Kita ada dalam 7,000 kambing dan juga 100 lembu. Kita hantar kambing di mana-mana lain negeri untuk ekspor, untuk daging halal. Dan juga yang bulu kita potong hantar China ke Indonesia ke mana-mana kan. Ja'far juga menjadi contoh kepada masyarakat di sini sebagai usahawan Muslim berjaya. Jerih-perih masyarakat Melayu Ketaneng mendirikan masjid dan menyebarkan syiar Islam bukan sahaja harus dipuji, malah harus diteladani kerana banyak cabaran dan pengorbanan yang telah mereka lalui. Tanpa sebarang bantuan keuangan daripada kerajaan tempatan atau mana-mana badan Islam, mereka tidak mengeluh, sebaliknya semakin bersemangat dan bersatu mengukuhkan iman dan takwa. Di segi yang lain, ayat bagaimana kami nak membentuk diri kami, iaitu menunjukkan peribadi kami sebagai orang Melayu Islam kepada yang bukan Islam. Inilah kami yang sebenar-benarnya. Saya pun, walaupun kita sebagai seorang pemimpin, kita harus mempunyai sifat merendah diri, yang puan tahu, dan sifat memikir masa depan. Besok-besok siapa yang nak ganti kita? Kata pepatah orang Melayu, patah tubuh hilang berganti. Saya takkanlah memeluk dunia ini selama-lamanya. Tetapi saya harus mengajar ada generasi yang baru
yang sanggup belajar dengan saya. Bulan Ramadan sememangnya dinanti-nantikan oleh masyarakat Melayu Ketening. Biarpun tiada perbezaan waktu dengan Malaysia, mereka berpuasa untuk tempoh kurang 12 jam dan biasanya berbuka sekitar jam 5 petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kasih Nek. Sama. Obviously, we have Muslim employees working at the Shire of Katanning. I think we've got around about up to 180 people working for us at any one time. We recognise that at Ramadan there's certain requirements for fasting and the like, and we take account of that. Sebagai warga negara Australia yang beragama Islam, mereka melestarikan tradisi bertadarus Al-Quran, mengadakan sambutan hari raya di masjid, perarakan bersempena dengan Maulidur Rasul dan mengamalkan adat istiadat perkahwinan Melayu, termasuklah budaya silat. Orang kulit putih Australia yang datang berkunjung ke Ketanning sentiasa berasa kagum dengan sikap kekitaan dan kebersamaan dalam hidup bermasyarakat dan bersatu padu dalam kalangan orang Melayu Islam Ketanning, terutamanya dalam melakukan kerja gotong royong dalam sebarang majlis kerajaan. Lebih unik dengan penyertaan setiap peringkat umur membuktikan masyarakat Melayu Ketanning cukup bahagia sebagai warga Australia beragama Islam. And we love the Eid and the celebration of the Eid. Pengalaman berada di Ketanning bersama komuniti Melayu Islam di sini pastinya membuatkan kita berasa seolah-olah berada di tanah air sendiri. Namun apabila diperhalusi semangat dan jati diri masing-masing, jelas komuniti istimewa ini sanggup berkorban apa sahaja bagi memastikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelestarian legasi Melayu diperkukuhkan. Dalam masa yang sama, komuniti ini sentiasa berinteraksi dan berintegrasi dengan masyarakat pelbagai budaya dan agama, dengan sentiasa memaparkan kepribadian Islam dan kesantunan Melayu, membuktikan bahawa Islam itu universal. Hasilnya, kini mereka duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, terutamanya di kalangan masyarakat bukan Islam. Lebih menarik, masyarakat Melayu Islam Ketanning berjaya mewujudkan rasa hormat masyarakat lain, bukan sahaja terhadap orang Melayu, malah berjaya mengubah persepsi masyarakat bukan Islam terhadap ajaran Islam. Terang bulan, terang terpayah, analah gagah bermatu padi. Teranglah bulan, terang terpayah, analah gagah bermatu padi. Jikalau nona kurang percaya, bala di dada, tengok di hati. Kalau nona kurang percaya, bala di dada, tengok di hati. Mas intan, mas tempawan, mas sekati timbangan badan. Nana bertitik di ujung awan, baulah segar bunga di taman. Nana bertitik di ujung awan, baulah segar bunga di taman. Saksikan syahada Australia di TV1.
bersama, mempersaksikan keimanan, pengukuhan akidah, pembinaan ketakwaan, nur ilahi. Syahadah, satu lafaz kalimah thayyibah. Syahadah, petunjuk matlamat seru.